Kemunculan Khawarij baru. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita ulang kaji sedikit daripada awal tajuk ini. Bagaimana Muslim yang sejati pasti memegang teguh nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi di setiap gerak-geri dan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-An'am. Cuba tengok ayat 153, bahawa yang kami perintahkan ini mengikuti Al-Quran dan Sunnah adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, kerana jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. Bermakna jalan yang benar adalah ikut Quran, ikut Sunnah Nabi SAW. Quran daripada Allah, Sunnah daripada Rasulullah SAW. Sebab apa? Lain daripada itu seolah-olah mencerai-beraikan. Seolah-olah dalam keadaan bukan pegangan ikutannya yang sebenar, bawa kepada perselisihan, bawa kepada perbalahan dan sebagainya. Kita tengok realiti kehidupan beragama di era moden kini. Banyak kumpulan Islam mendakwa diri mereka telah menjalankan syariat agama paling benar dan paling murni. Mereka mendakwa diri sebagai pengikut salaf soleh, salafi, serta berasa paling berhak mentafsir ayat-ayat Al-Quran dan mengaku paling benar dalam menerapkan sunnah Nabi SAW. Hari ini ramai nampak benda-benda yang pelik-pelik. Dia boleh mentafsir Quran, tapi dalam keadaan dia tak beramal Al-Quran. Saya nak sebut begini, ingatan saya juga. Ahli Al-Quran bukan orang yang baca Quran. Ahli Al-Quran bukan orang yang pandai tafsir. Orang yang benar-benar faham dan beramal dengan isi Al-Quran. Dia ikut apa yang disebut oleh Al-Quran. Itu namanya ahli Al-Quran. Dan benar-benar ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Mereka dengan mudah menghukum sesama Muslim sebagai pelaku bid'ah. Hari ini ada. Dia mengkafirkan orang, dia membid'ahkan orang dan sebagainya. Syirik dan sesat, bahkan mengkafirkan sesama Muslim. Hanya kerana perbezaan pendapat dalam memahami dan memaknakan teks-teks agama, yakni Al-Quran dan Hadis, serta berbeza mazhab dalam melakukan ritual-ritual Islam. Bila sebut gambaran begini, berlaku dah seluruh yang dirahmati Allah. Apa maksud dia? Bila mana berbeza pandangan, sebab apa itu ada mazhab, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki dan sebagainya. Dia ada perbezaan, tapi bukan bermakna subhanallah dalam keadaan jauh daripada Allah. Perbezaan itu atas kefahaman masing-masing. Tapi yang hari ini bila berbeza, dia mudah nak mengkafirkan, mudah nak menghukumkan, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa pegangan mereka itulah yang betul, yang benar. Ingat, siapa kita nak menghukum? Jangan kita buat kerja Tuhan, jangan buat kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sendiri belum tentu ke syurga. Neraka ni pun dah manggil-manggil lah. Baik, isyarat perbuatan berbeza mazhab dalam beragama ini sebenarnya telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lampau. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang bermaksud, kelak akan muncul satu kaum yang berusia muda namun dungu akal. Ni muda di kalangan orang-orang muda, tapi dungu akal dia. Maksud dia tak cukup lagi ilmu, serta kering, nihil iman mereka. Mereka berbicara dengan mengutip Al-Quran, namun pemahaman mereka hanya sebatas kerongkong sahaja. Sebatas kerongkong. Mana sampai sinilah. Allahu Akbar. Auzubillah min zalik. Tidak meresap di hati. Mereka berkata dengan menukilkan ucapan manusia terbaik Rasulullah, tetapi perbuatan mereka jauh daripada nilai-nilai sunnah. Mereka itulah cerminan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij. Roh Islam telah keluar daripada dada mereka sebagaimana anak panah keluar daripada busur. Akhir zaman kita akan jumpa, berlaku dah. Orang yang pandai hebat bercakap, tapi dia tak terkesan ke hati dia, tak terkesan dalam peribadi dan kehidupan dia. Allah berumpamanya ni sampai kerongkong aja. Iman terkeluar macam anak panah terkeluar daripada busur dia. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita doa banyak-banyak Allah letakkan kita sentiasa dalam pedoman, dalam petunjuk hidayah ni. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pusing kami dan keluar daripada hidayah setelah tetapkan kami dalam keadaan hidayah. Hari ini kena benar-benar kuat. Zaman teknologi, zaman handphone, zaman media sosial, kadang kita akan mudah
terpengaruh atau dipengaruhi benda-benda yang Allahu Akbar, jauh daripada gambaran yang sebenar. Yang kita tertarik dengan hebatnya dia punya cara, tapi sebenarnya jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah menyebut sikap bertolak dalik, tidak konsisten beragama yang muncul daripada orang-orang yang fasih memperkatakan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, namun perbuatan mereka berlawanan dengan nilai-nilai Al-Quran dan sunnah Nabi, serta berperangai keji dengan menuduh sesama Muslim sebagai sesat dan kafir dengan sebutan khawarij. Allahu Akbar. Mereka adalah manusia berperangai hipokrit. Apa maksud hipokrit? Bahasa canggih dia hipokrit. Bahasa Quran dia munafik, yang sering bersuara agar masyarakat Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi perbuatan mereka yang justru menyalahi syariat Islam lantaran mereka suka mengkafirkan sesama Muslim yang tidak sefahaman dengan keyakinan mereka. Mereka bahkan secara terang-terang keluar daripada jemaah kaum Muslim. Seluruh ahli usulah yang dirahmati Allah, yang bersama pada pagi ini, kita belajar untuk kita faham agama. Kita belajar untuk rendah diri, untuk kita makin takut, tunduk, patuh pada Allah. Bila belajar untuk cari masalah, perselisihan, nak jatuhkan orang, tak guna ilmu tu. Ingat, kita nak ilmu yang bermanfaat. Bila mana benar-benar kita ikuti Al-Quran, benar-benar kita ikuti sunnah Nabi SAW. Baik, benar-benar khawarij iaitu memahami agama sebatas huruf. Sebatas huruf. Apa maksud dia? Tanpa menghayati kandungan teks Al-Quran dan Sunnah. Mentafsir Islam sebatas otak, berdasarkan logik akal. Dia faham Islam untuk logik akal. Dia ambil Al-Quran yang kena dengan kefahaman dia. Yang kena dengan logik akal dia. Ini tak masuk akal ni, tak payah ikut. Itu tak betul. Allahu Akbar. Tanpa mendalaminya secara spiritual, menghalusi rohani, mengakibatkan lahirnya perbuatan kekerasan dalam beragama yang sebenarnya telah ada di era kenabian semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup lagi. Berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak ni, golongan ni dah ada dah. Hari ni lebih lagi ada. Zaman canggih ni lebih lagi ada. Dia mempermudah-mudahkan, memperlekeh-lekehkan kesucian Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, Abu Sa'id Al-Khudri menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan muncul di tengah-tengah umat ini satu kaum yang merasa dirinya paling faham dan paling benar memahami agama sehingga kamu berasa cemas, rendah diri, melaksanakan ritual ibadah. Kamu berasa solat dan puasa kamu tidak standing dengan solat dan puasa mereka. Perasaan tersebut membuat kamu menjadi cemas beribadah. Mereka mentafsir Al-Quran tetapi pemahaman mereka hanya berada di tengkorok. Nilai-nilai Al-Quran tidak menyentuh hati mereka. Mereka itu sebenarnya telah keluar dari agama ini laksana anak panah yang terlepas dari busurnya. Seluruh yang dirahmati Allah, Syekh Ramadan Al-Buti, seorang ulama daripada Syria, yang tengah ceramah mati kena bom kan. Bagaimana dia sebut satu kata-kata, di saat kita rasa warak, di situlah takabur. Di situlah kan, di saat kita rasa diri kita baik, di situ sebenarnya ada yang tak baik. Mudah merasa menyalahkan orang. Orang yang bijak, orang yang makin hebat iman ketakwaan daripada Allah, dia akan sibuk meneliti dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri, aib dia sendiri daripada buka aib orang lain. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Hari ini kita muhasabah, renung balik bagaimana Ramadan yang lalu kita minta ampun pada Allah. Bila sebut keampunan, yang pertama Allah ampunkan dan Allah hilangkan jejak bekas dosa-dosa kita. Dan yang kedua, kita minta ampun dan minta Allah tutup aib kita. Di saat kita buka aib orang lain, kita burukkan orang lain, kita tahu orang tu penuh keaiban, kita dedah. Dan di saat itulah Allah dedah keaiban keburukan kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita fikirkan agama ini pedoman. Agama ini panduan untuk bawa kita lebih baik, untuk bawa kita rendah diri, bukan sombong diri, merasa diri itu betul. Allahu Akbar. Abu Hurairah berikut memperjelaskan lagi dalam hadis riwayat Muslim, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan kami para sahabat, yang paling aku khawatirkan atas umat ini, kaum muslimin,
adalah akan ada di antara mereka orang yang fasih baca Quran sehingga digelar orang soleh dan dikenali kebaikannya. Dia berpakaian Islam tetapi kemudian terlepas lalu dicampakkan ke belakang punggungnya. Dan seterusnya dia menemui jiran tetangganya sang Muslim sambil membawa pedang dan menuduhnya sebagai syirik. Allahu Akbar. Nampak ahli Al-Quran. Macam ahli Al-Quran. Pakaian elok. Tapi di sebalik itu, dalam keadaan dia menghina, dia mensyirikkan orang lain. Dia menuduh sesama Muslim sebagai pengamal bid'ah dan menuduh sesama mukmin dengan tuduhan kafir. Dia bahkan tidak segan-silu berkata, kamu semua kaum muslimin telah sesat. Dia kata orang lain sesat, dia betul. Para sahabat bertanya, wahai utusan Allah, siapa sebenarnya yang layak disebut syirik? Yang dituduh atau yang menuduh? Rasulullah menjawab tegas, yang menuduh. Yang menuduh itulah dialah syirik. Syirik apa dia? Mempersekutukan Allah. Bukan benda yang main-main tau. Dengan mudah-mudah kita nak sebut. Na'udzubillah min zalik. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita renung dengan dada yang lapang fakta kehidupan umat Islam di masa kini. Dewasa ini muncul kian banyak kumpulan-kumpulan khawarij baharu dalam kehidupan kaum muslimin. Mereka menjatuhkan hukuman mati ke atas pelaku dosa besar kerana dianggap kafir. Mereka tidak mengakui pemerintahan kaum muslimin kerana dianggap tidak Islamik dan mewujudkan pemerintahan taghut. Mereka memisahkan diri daripada ahli sunnah wal jamaah. Kaum muslimin bahkan melabel umat Islam yang tidak sefahaman dengan mereka lalu diberi gelaran kafir. Kenapa jadi macam ni? Kerana ilmu yang kurang cukup. Kenapa jadi macam ni? Kerana rasa takut pada Allah dah hilang. Bagaimana saya pernah cerita Abdullah Al-Qasimi, ulama daripada Masjidil Haram, daripada Saudi, ulama hebat, penulis hebat. Makin dia mengkaji, makin dia sombong pada Allah. Apa dia sebut? Kalau bukan aku yang menulis tentang Islam ini, orang tak kenal Islam. Nampak dia sombong. Itu sebab orang yang makin belajar, makin dia tunduk. Makin dia dekat dengan Islam, dekat dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dalam keadaan macam ni sombong. Hari ni kita tengok berlaku tak? Berlaku. Ada. Di kalangan nampak orang yang bijak tapi mudah mengkafirkan, bid'ahkan, menyesatkan. Na'udzubillah min zalik. Ingatan saya, adalah ustaz-ustaz yang bercakap menghina orang, cepat-cepat kita jauh daripada itu. Jangan ada penghinaan. Saya cuba jaga dalam berceramah, dalam berdakwah ni, jangan kita nak memburuk-burukkan orang lain. Tapi kita cerita Al-Quran, cerita tentang orang jahiliah, orang kafir Quraisy bukan untuk memburukkan tapi sebagai pengajaran. Allahu Akbar. Baik, mereka tidak mengakui pemerintahan kaum muslimin kerana dianggap tidak Islamik. Mereka liar, bebas memahami dan mentafsir teks-teks agama Al-Quran dan Sunnah serta mengubah suai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi untuk kepentingan dunia, dan mereka tidak segan-silu memerangi, membunuh orang yang menentang mereka. Apa yang berlaku hari ini golongan Syiah. Macam hari ini kan, bagaimana mereka buat lagu menyeru Mahdi labaikai Mahdi. Allahu Akbar, itu Syiah tau. Memanggil Imam Mahdi. Kita hari ini sibuk dengan Imam Mahdi, sibuk dengan kiamat pilih apa semua, tapi kita tak solat. Kita tak jaga hubungan kita dengan Allah benar-benar. Kita tak beribadah. Yang perlu kita sibukkan adalah kita punya amalan, kita persiapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan mati, dunia ini pasti akan kiamat. Bukan kita nak sibuk. Bila kita cerita pasal kiamat, bukan nak takut. Tapi bagaimana persiapan kita. Ingat, dunia baru permulaan. Mati bukan pengakhiran. Dan subhanallah, kehidupan yang sangat-sangat lama di akhirat nanti. Hidup kat dunia kita akan mati. Tapi hidup di akhirat tak mati-mati. Bayangkan. Alhamdulillah di syurga. Tapi kalau di neraka, bagaimana keadaan kita? Allah Akbar, na'udzubillah. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, mereka liar, bebas memahami dan mentafsir teks-teks agama Al-Quran serta mengubah suai ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi untuk kepentingan dunia. Dan mereka tidak segan-silu memerangi, membunuh orang yang menentang mereka. Manusia Khawarij baru ini tidak segan-silu meruntuhkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kehormatan para sahabat. Mereka juga meremehkan ulama. Meremehkan ulama. Ulama ni apa sebenarnya? Orang yang alim. Orang yang faham, ada ilmu. Dan dia benar-benar beramal dengan ilmu dia. Itu orang yang alim. Orang yang alim, ulama. Maksud dia bukan alim daripada pakaian.
Alim tu bukan terletak pada pakaian. Alim dia, amalan dahi dia hitam, bukan itu sebenarnya. Tapi bagaimana dia beramal dengan ilmu. Allahu Akbar, bukan pada pakaian sebenarnya. Hari ini kita menilai dengan pakaian, alim dia, hebat dia. Alim tu orang yang berilmu. Dan ulama orang yang ilmu dan beramal dan menyampaikan apa yang dia belajar. Allahu Akbar. Dia ada kefakihan, dia ada kepakaran dalam bidang agama tu. Itu disebut ulama tu. Manusia Khawarij baru tidak segan meruntuhkan kemuliaan Rasulullah dan kehormatan para sahabat. Mereka juga meremehkan ulama. Mereka sering menutupi beralibi kejahatan perbuatan keji mereka dengan alasan agama. Mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seharusnya untuk menghukum manusia-manusia kafir. Menghukum manusia-manusia kafir. Namun mereka menggunakannya untuk menghukum kaum muslimin. Sebenarnya yang kita kena hukum adalah orang kafir, bukan sesama muslim. Ini cuba tengok. Sesama muslim berbalah, sesama muslim buka aib, itu tak betul tu. Allahu Akbar, na'udzubillah min zalik. Kini seluruh yang dirahmati Allah, lihatlah rentak kehidupan umat Islam di era moden kini. Sukatkah menemui perbuatan-perbuatan golongan Khawarij dalam kalangan kaum muslimin? Susahkah mendapati orang yang kelihatan soleh dan alim, namun bersikap zalim terhadap sesama muslim? Sulitkah menemui orang-orang yang bersikap taksub, hulu dalam beragama? Nabi pun tak bagi umat dia taksub pada diri dia. Allahu Akbar. Hari ni ada yang terlalu taksub dengan satu-satu tokoh dan sebagainya. Allah Akbar, na'udzubillah min zalik. Apapun seluruh yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita faham daripada tajuk yang kita bicarakan, muncul Khawarij baru apa dia? Orang yang jauh terkeluar daripada ajaran Quran, begitu juga daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan saya buka, anda ada soalan daripada tajuk ni? Ada tak nak bertanya? Apapun seluruh yang dirahmati Allah, dua doa yang saya nak sebut balik, kalau saya dah pernah sebut sebagai ulang kaji, daripada surah Al-Kahfi ayat yang ke-10, bagaimana anak-anak muda yang bersembunyi dalam gua dan berdoa pada Allah minta perlindungan agama, petunjuk agama yang benar, yang keselamatan pada akidah mereka. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Dan yang kedua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni. Ya Allah, jangan serahkan pada diriku sendiri untuk menjaga walau sekelip mata. Mohon Allah jaga kita dan perbaiki. Wa aslih li sya'ni, dan perbaiki diri kita. Silakan, ada tak soalan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang kumpulan-kumpulan ni kita tak nampak dia menghina sahabat ataupun ulama secara terang-terang, tapi kumpulan ni kadang kita sukar nak mengenal sebab mereka kadang nampak macam serupa. Cuma mengamalkan sunnah Nabi ni kadang-kadang ada terkeliru, mengelirukan kita. Di situlah mungkin kita nampak macam kadang-kadang amalan yang kita buat dia cakap Nabi tak buat. So macam bid'ah, macam itulah lebih kurang, Ustaz. Sukar untuk mengenal, Ustaz. Betul, apa pun macam saya sebut tadi, kita banyakkan doa, kita minta petunjuk dengan Allah, minta Allah jaga kita, Allah akan pandu gerak hati. Ingat, orang yang beriman, orang yang subhanallah, dia sentiasa istiqamah dalam ibadah, Allah akan bagi insting. Insting apa dia? Bila rasa dalam hati dia benda-benda yang betul dan menolak benda-benda yang tak betul. Jujur saya katakan, awal tahun hari itu saya ikut festival sunnah, bagaimana anak-anak muda ramai, tapi mereka subhanallah tak jaga ikhtilat, lelaki dan perempuan berselfie. Lepas tu subhanallah hebat dalam berselawat, tapi bagaimana ada benda-benda yang lain mereka kena benar-benar ikut, benar-benar patuh.
Bukan hanya ikut sunnah, tapi jangan tinggalkan Al-Quran. Al-Quran itu pedoman, As-Sunnah juga pedoman. Bukan salah satu, kena dua-dua. Kena mendalami benar-benar. Itu kadang kita subhanallah, benda yang disebut tadi keliru. Ahli selawat di kalangan tu tak salah, hebat. Tapi jangan kita terlalu subhanallah dalam keadaan sampai satu tahap ada amalan yang lain yang perlu kita bawa seiring. Bukan hanya dengan selawat. Hebat kadang dengan majlis-majlis selawat itu kadang sembahyang lewat. Apa yang utama itu tidak difokuskan. Nabi pun, saya sebut balik, Nabi pun dia tak nak umat dia terlalu fanatik pada dia. Tapi hari ini berapa ramai sampaikan cium tangan dan sebagainya. Allahu Akbar. Nabi pun sebut pernah berlaku kan, ada satu ulama kata jangan cium, yang aku tak layak untuk dicium. Itu ulama yang sebenar. Dia faham. Sampaikan orang nak mulakan dia kena bangun. Sebenarnya tak perlu bangun. Allah Akbar. Hari ni kita kena faham. Apa pun kena faham benar-benar ilmu ni. Wallahualam, itu yang boleh saya sebut. Ada lagi soalan? Berkenaan cium tangan, Ustaz. Boleh tak mencium betul ataupun orang mati, orang ilmu, orang ulama yang mahal? Dia tak ada masalah, kita nak hormati. Tapi tak ada istilah barakah, tak ada istilah apa pun di sebalik itu, kena cium tangan. Kadang sampai ke siku dia cium, Allah Akbar, terlalu fanatik. Allah Akbar, Nabi pun tak ajar begitu. Kalau kita faham daripada sudut ilmu, barakah tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bekas minuman pun diperebut, segala-galanya. Kalau kita tengok geng-geng, minta maaf lah saya sebut, yang terlalu fanatik dengan gambaran-gambaran begini. Apa pun saya boleh sebut, ingatan saya juga semua, kita faham betul-betul agama, faham betul-betul ikut sunnah Nabi, ikut hadis yang benar-benar sahih, bukan hadis yang dhaif. Hari ni puak-puak ini bawa untuk kepentingan peribadi dia, untuk dihormati, klaim diri dia sebagai Habib, klaim diri dia sebagai keturunan Nabi. Hari ni mudah pula ada yang klaim diri dia Imam Mahdi dan sebagainya. Na'udzubillah min zalik. Apapun yang saya boleh sebut, kita banyakkan doa, minta petunjuk pada Allah, Allah akan pandu kita dengan sebaik-baiknya. Lagi-lagi zaman yang penuh dengan fitnah ini. Wallahu a'lam. Puan Kamsiah nak tanya. Sila. Tak tertekan. Terangkat tangan. Tak apa. Silakan. Kalau ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik nak tanya, mungkin terkeluar sikit daripada ceramah Ustaz. Macam ziarah kubur kan, ziarah kubur. Sebenarnya boleh kan Ustaz, tapi adalah pahaman kata tak boleh ziarah. Jadi macam mana pendapat Ustaz, sebab Acik pun dah berusia, dah tua, dah selalu ziarah kubur. Tapi itulah, kalau ada juga kata tak payah, tak boleh, cukup doa je dari rumah. Macam mana pandangan Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya nak sebut begini. Nabi galakkan umat dia untuk ziarah kubur dengan tujuan ingat mati. Dengan tujuan sebagai motivasi dan peringatan kepada dia. Dan ada yang selalu pergi ke kubur sebab apa, macam tak boleh terima. Itu yang jadi amalan-amalan jahiliah yang dilanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pernah berlaku kisah dulu. Kematian suami, dia buat rumah dekat situ dengan anak beranak. Ada orang tegur, kenapa ni? Seolah-olah kita menangisi, seolah-olah kita meratapi. Sebab apa? Betul tadi disebut doa daripada rumah sampai. Tapi selagi mana tak datangkan fitnah, silakan. Tapi kita betulkan niat. Untuk apa kita ziarah kubur? Ustaz rindu apa? Dengan doa. Dengan doa. Tapi kalau datang sampai seolah-olah kita menangis dengan apa, macam meratapi. Tak ubah macam orang jahiliah, itu dilarang oleh Islam, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selagi benda tu kita pergi untuk motivasi pada kita, subhanallah, tak ada masalah. Dan kalau kita sekadar nak doa, daripada jauh pun sampai. Boleh jadi kita ziarah tu, yang berada dalam tu dah tak ada dah. Jasad dia dah hancur boleh jadi.
yang kita doakan bukan untuk jasad, tapi yang kita doakan adalah untuk roh dia yang sentiasa hidup, yang sentiasa berada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang boleh saya jawab macam. Allah alam. Ustaz, ada soalan dekat chat ni Ustaz. Bagaimana kalau ada yang terlalu memuji-muji Nabi? Adakah dikira sebagai mengagungkan Nabi Ustaz? Puji-pujian dalam selawat dan sebagainya lah. Puji-pujian dalam selawat digalakkan. Tak ada masalah. Puji-pujian dalam selawat itu digalakkan. Sebab apa selawat itu lebih utama daripada zikir-zikir yang lain. Itu yang terbaik. Tapi maksudnya yang terlalu fanatik tu sampai dia menyimpan begini-begini rambut entah betul tak tidak rambut Nabi apa semua, dia terlalu fanatik dengan benda tu. Allahu Akbar. Selawat tak ada masalah. Teruskan. Satu selawat, Allah balas. Allah dan para malaikat berselawat kembali pada kita, bermakna kebaikan tu akan patah balik pada kita. Allahu Akbar. Sehari cuba usahalah 1000 kali. Subhanallah. Tapi kita jangan terlalu fanatik dengan amalan selawat dengan yang tak ada asas. Bermakna hadis-hadis yang daif, yang palsu dan sebagainya. Apapun kita nak berselawat tu nanti akan bawa Nabi kenal kita di akhirat dan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Jangan di luar daripada gambaran itu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Kalau tak ada soalan, seluruh yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar ni dapat saya sampaikan. InsyaAllah ada peluang kita sambung di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah terus beri hidayah kepada kita. Allah buka pintu hati kita berterusan. Selain daripada selawat Ibrahimiyah, selawat apa lagi yang terbaik? Apa selawat pun. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa bentuk selawat sekalipun. Silakan, tak ada masalah. Jangan kita terlalu terikat dengan satu selawat. Apa yang boleh, yang mudah. Jadi yang tak boleh tu apa dia? Yang tak boleh, yang jadi masalah apa dia, kita tak berselawat. Itu je. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nak tanya selawat Jibril ni macam mana? Assalamualaikum. Selawat Jibril tu. Sallallahu alaihi Muhammad. Itu saja boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Contoh kan? Contoh. Macam kita macam saya dengan Yayasan Restu, dia ada buat satu tim. Buat satu tim, dia minta beberapa pusat jaga termasuk saya, bawah tu ada berapa lah, dia kena sehari kena siapkan 1000 kali selawat. Allahumma salli ala Muhammad pun dah boleh. Allahumma salli ala Muhammad boleh. Sallallahu ala Muhammad pun boleh. Pendek. Dia ada perkataan sallu tu. Ada perkataan sallallahu. Yang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bentuk sekalipun. Kita sebut sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu pemanjang. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cuba. InsyaAllah. Sayyidina tak payah sebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu tak usah sebut lah. Sayyidina Muhammad boleh, ala Muhammad boleh. Tak sebut Sayyidina pun tak ada masalah. Sebut terus pun tak ada masalah. Okey, terima kasih. Okey, saya nak sebut begini. Seluruh yang dirahmati Allah. Dengan selawat, Allah beri ketenangan. Dengan selawat, Allah mudahkan segala urusan. Dengan selawat, nak sebut apa, ada tanda kita ni umat Nabi. Kita tak pernah jumpa Nabi. Tapi Nabi boleh kenal. Boleh kenal kita daripada selawat yang kita biasakan. Daripada amalan sunnah yang menjadi kebiasaan kita. Teruskan. Ingat, itulah bekalan kita. Makan minum kita tak bawa dalam kubur. Pakaian tak bawa. Di akhirat nanti pergantungan kita selain daripada Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lain yang akan bantu kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Baru ni Ustaz saya terkejut. Ada seseorang berkata, dia kata dalam hadis Nabi, dia kata ada mengatakan wanita-wanita yang pergi ke kubur itu dilaknati. Apakah itu benar Ustaz? Sedangkan kita lihat apa yang kita belajar, Nabi suruh kita pergi ke kubur. Tapi dia kata ada hadis Nabi mengatakan wanita ke kubur itu dilaknati. Apakah itu benar Ustaz? Betul. Apa yang disebut itu betul. Dilaknati bila pergi itu jadi fitnah. Itu sebab kematian suami, isteri tak digalakkan pergi. Yang cukup daripada rumah. Perempuan ni tak digalakkan pergi. Tapi bila mana dia pergi untuk sebagai satu ingatan, selagi tak datangkan fitnah. Sebab apa mata-mata tu?
Cuba tengok bila raya ni penuh dengan pakaian macam-macam bentuk pakaian. Kadang pakaian dengan ketat, dengan apa semua. Itu maksud dilaknati. Benda ni hadis betul. Jadi selagi kita pergi tu, kita tak nak dilaknat, kita kena jaga daripada fitnah. Dengan pakaian, dengan keadaan. Kalau kita keluar tu, pandangan-pandangan mata, lebih baik kita tak payah pergi. Menjadi fitnah pada orang. Wih, janda ni, ibu ni, gini-gini, habis jadi bawa mulut. Lebih baik. Itu untuk kaum wanita. Betul hadis tu. Wallahualam. Oh, Ustaz, masa raya ni pun kita pergi, jangan nanti orang tak ada lah. Kita pergi gitu. Kubur. Memang Kita pun, dengan jadi dia nak sebenarnya dah jadi budaya raya penuh. Raya penuh. Sebenarnya bukan waktu raya je. Kalau boleh dalam keadaan sunyi-sunyi itu kita pergi, tujuan untuk apa? Tujuan untuk macam saya sebut dia lah, untuk ingatan mati. nanti tak ada orang. Itu sebenarnya kita elak daripada fitnah. Itu masuk dilaknati. Dalam suasana fitnah apa semua penuh, kubur apa semua kan. Penuh di sampai hinjak-hinjak, sampai pijak-pijak duduk kat kubur orang apa semua, itu yang Nabi tak suka. Wallahualam, itu yang boleh saya jawab. Okey. Okey, faham dah. Ustaz, bermakna kan macam perempuan, walau dalam keadaan apa pun memang kita kena jaga daripada fitnah kan Ustaz. Kita nak surau ke, kita nak tipu ke. Dalam Islam tu membolehkan, tapi kita yang kena jaga diri kita sebaik mungkin kan Ustaz kan. Betul. Saya boleh jawab. kita. Saya boleh jawab. Bila persoalan kubur ni, wanita tak digalakkan. Wanita, perempuan tak digalakkan. Daripada rumah doa, insya-Allah sampai. Saya nak sebut begini. Ingatan kita lah. Selalu saya ingatkan isteri, ingatkan anak-anak. Kenapa dalam syurga adanya bidadari? Sebab apa? Perempuan kurang dalam syurga. Yang ramai dekat neraka. Apa sebab? Ni tak jaga ni. Tak jaga aurat, tak jaga batas-batas. Fitnah. Fitnah yang paling besar adalah perempuan. Bukan saya nak meremehkan, tapi ingatan kita. Dan bila perempuan tu taat, wanita tu taat pada suami yang utama, pada Allah, lagi mudah dia masuk syurga. Tapi bila dia tak jaga benda-benda macam ni, Allahu Akbar. Hari ni banyak. Zaman canggih, zaman media sosial, ramai seolah-olah nak menjual diri. Allahu Akbar, nak menjual diri, bersolek, berwangi-wangian. Kenapa wangi-wangian tu haram pada wanita? Sebab apa? Seolah-olah macam berzina. Seolah-olah macam berzina. Na'udzubillah. Hari ni kita berpada-pada untuk menghilangkan bau busuk badan. Bukan nak tarik. Kita dengan niat kita keluar tu nak menarik pandangan lelaki, haram hukumnya. Berdosa. Na'udzubillah. Itu dalam keadaan fitnah. Apa dia fitnah? Ujian. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Itu yang boleh saya sebut, saya kongsikan. Jadi mudah-mudahan semua ada manfaat, ada kefahaman dalam apa yang kita sampaikan pagi ini. InsyaAllah kita bertemu di lain bicara. Boleh kita berhenti setakat ini? Boleh Ustaz. Okey, saya minta maaf saya batin. Selamat Raya, maaf saya batin. Terima kasih banyak-banyak yang hantar kek daripada kumpulan Komandan Iman. Terima kasih banyak-banyak. Dapat dah semalam dah kek Hari Raya. Jadi wallahu alam, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat Allah. Terima kasih. Aku qali hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, berkatilah perhimpunan kami pada pagi ini. Campakkan, tetapkan hidayahmu, pedomanmu sentiasa pada diri kami ya Allah. Ampunkan dosa kami yang sangat banyak, dosa ayah ibu kami, ahli keluarga kami, seluruh yang menadak pada saat ini, dan seluruh umat Islam yang masih hidup atau telah pergi meninggalkan kami ya Allah. Ya Allah, hindarkan kami daripada fitnah yang sangat-sangat bahaya atas dunia ini ya Allah. Fitnah bisikan syaitan, fitnah dunia dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, tetapkan kami dalam hidayahmu, dalam iman ketakwaan padamu ya Allah. Jadikan kehidupan kami atas dunia ini seluruh dengan kebaikan, akhirat kami seluruh dengan kebaikan, dan hindarkan kami daripada azab api neraka ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, minta maaf sekali lagi, maafkan saya, doakan saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah terus.
Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.